Assalamualaikum. Boleh dengar tak suara saya? Boleh cikgu. Dengar cikgu. Jelas ya? Dengar cikgu tapi Okey, sambil itu kita tunggu rakan lain. Okey, boleh kita mula ya? Okey, sekali lagi jelas tak suara saya? Dengar cikgu. Ada gemar tak? dengar. Okey, malam ni saya akan terangkan sedikit cara menjawab soalan kertas amali. Kertas 3 kertas amali. Sebenarnya ni last minute terasa nak buat, sebenarnya saya pun risau. Penawak dia risau, saya pun risau. Sebab tahun ni tahun pertama, kali pertama, dan soalan pun tak tahu soalan macam mana. Saya pun tak tahu. Seperti mana awak maklum, bukan saja pelajar kena buat amali, saya pun kena buat. Okey, kamu buat amali sekali je, tapi saya kena buat amali 3 kali. 3 kali amali. Jadi kita tak tahu apa radas yang digunakan, apa soalan yang akan dikeluarkan. Okey, jadi dan apa yang saya akan bincangkan malam ni, saya harap tak ada yang fikir itu adalah soalan sport. Kalau keluar mungkin kebetulan. Tak ada soalan sport. Saya akan terangkan cara menjawab jika soalan-soalan yang berkaitan ditanya. Slide boleh nampak tak? Boleh nampak slide? Nampak cikgu. Okay. Nampak cikgu. Okey, ini secara umum. Saya rasa yang ini pun mungkin awak dah tahu sikit sebanyak. Amali kertas 3. Kertas 3 fizik iaitu amali. Sebenarnya amali ni 15 markah. Sebenarnya untuk menentukan sama ada awak dapat A ataupun tidak. Okay, yang menentukan dapat A ataupun tidak ialah markah amali ni. Jika awak dapat jawab dengan cemerlang soalan amali, kebarangkalian tinggi awak untuk dapat markah A. Dan sebaliknya. Sebab markah juga agak tinggi iaitu 15 markah. Okay, kalau lihat pada bahagian akhir sekali ni, kolom terakhir sekali, ujian amali sains bersepadu, di mana soalannya adalah soalan struktur dan wajib dijawab mengikut subjek yang kamu daftarkan, dan salah satunya adalah fizik. Okey, dan ia memerlukan ataupun soalan ini menguji kemahiran proses sains. Okey. Dan sebagai persediaan awal, kalau lihat kat sini, nombor 6, tempoh ujian, sesi merancang 5 minit. 5 minit, kemudian masa menjawab 40 minit bagi setiap item. Okay, ni pun saya skip ya. Okey. Tempoh ujian 40 minit tambah 5 minit untuk persediaan, iaitu kamu merancang eksperimen yang perlu dilakukan, dan di antara 3 subjek atau 3 soalan melibatkan fizik, kimia dan biologi, kamu boleh mulakan mana-mana yang kamu rasa nak mulakan dahulu. Tak semestinya mulakan dengan fizik, tak semestinya mulakan dengan kimia, dan tak semestinya mulakan dengan biologi. Okay, ni pun saya skip. Okey, ini antara kemahiran proses sains yang akan diuji, iaitu memerhati. Okay, kamu buat pemerhatian berdasarkan eksperimen, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor.
Okey, membuat inference. Okey, saya nak highlightkan kat sini ialah membuat inference. Okey, kamu mungkin diberi satu situasi, kemudian kamu perlu menulis inference yang berkaitan. Okey, dan saya harap kamu dah tahu cara untuk menulis inference. Kemudian meramal, berkomunikasi, kemudian saya ambil yang mentafsir data, itu tertafsirkan data yang boleh kita perolehi, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Okey. Perkara pertama sebelum mulakan amali ialah doa. Okay, apabila kamu masuk bilik peperiksaan, bilik amali nanti, bilik amal nanti, perkara pertama ialah doa. Doalah ikut kepercayaan agama masing-masing. Okay, kemudian yang kedua, kalau lihat gambar tu relax. Tenang, jangan gelabah. Kemudian apabila diberi kebenaran ataupun diberi arahan semak radas, boleh semak radas satu persatu. Okay. Kau lihat satu persatu radas yang disenaraikan dalam soalan ada ataupun tidak. Kalau tak ada, pastikan kamu maklumkan kepada pengawas yang bertugas. Pada waktu peperiksaan amali, saya ada tapi dalam bilik sebelah. Saya pun juga akan semak radas. Sama ada saya dibekalkan dengan radas yang mencukupi ataupun tidak. Jika radas tak cukupi, kamu minta maklumkan kepada pengawas dan pembantu makmal akan tambah. Okay, kemudian baca soalan serta rancang eksperimen. Baca soalan dengan teliti, kemudian rancang eksperimen dan pilih eksperimen mana yang perlu kamu buat dahulu. Okey. Setelah kamu rancang, kamu mulakan eksperimen. Dan waktu kamu mulakan eksperimen, saya harap kamu tidak terpengaruh dengan rakan di sebelah. Okay. Tidak terpengaruh dengan rakan di sebelah. Abaikan rakan awak di sebelah tu. Dia nak buat apa pun, buatlah. Awak jangan hirau. Dan saya nasihatkan, sepanjang kamu lakukan eksperimen, elakkan alat jatuh. Sebab mungkin dalam eksperimen dibekalkan mungkin jika ada barang kaca, elakkan jatuh. Okay. Kenapa elakkan jatuh? Ataupun kalau jatuh jangan risau, kamu tak perlu ganti. Tapi elakkan jatuh kerana jika salah satu alat jatuh, walaupun tak rosak, ia boleh mengganggu awak. Dia akan menyebabkan awak akan jadi gelabah. Jadi elakkan alat jatuh. Dan selepas semak, susun betul-betul alat yang kamu nak gunakan. Mungkin setengah alat kongsi. Okay, mungkinlah. Mungkin setengah alat kongsi dengan subjek lain. Seperti dalam percubaan amalia itu ada alat yang kongsi. Kali ini pun mungkin ada. Mungkinlah, mungkin ada atau mungkin tak ada. Okey. Dan bila merancang eksperimen, okey, ini saya bagi panduan umum. Jika kamu dikendaki menulis laporan eksperimen ataupun rangka kerja eksperimen dalam soalan tersebut. Iaitu kalau inference, okay, saya harap awak catat ini. Kalau inference, cara menulis inference ialah pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah yang pertama bergantung kepada pemboleh ubah yang kedua. Atau contohnya katakan tekanan bergantung kepada suhu. Ataupun isi padu bergantung kepada tekanan. Saya ambil ringkas je. Ataupun bergantung ni juga boleh ganti dengan ayat lain. Tekanan dipengaruhi oleh suhu pun boleh. Tekanan dipengaruhi oleh isi padu. Jadi bergantung boleh tukar dengan ayat
dipengaruhi oleh ataupun bergantung dipengaruhi oleh. Dua ayat ni boleh gunakan. Kemudian jika kamu diminta menyatakan tujuan eksperimen, pastikan tulis mengkaji hubungan di antara pemboleh ubah pertama dan pemboleh ubah yang kedua. Saya cadangkan pemboleh ubah pertama adalah pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah kedua ialah pemboleh ubah bergerak balas. Tujuan eksperimen mengkaji hubungan antara, contohnya katakan mengkaji hubungan antara tekanan dan suhu. Mengkaji hubungan antara arus dan beza keupayaan. Contoh. Ataupun mengkaji hubungan antara panjang dawai dan rintangan. Seterusnya, hipotesis. Sebelum saya teruskan, saya nak pastikan Cikgu Unah ada ya? Cikgu Unah ada tak? Cikgu Unah, Cikgu Hidayu. Saya ada, Cikgu Widayu. Ada, Cikgu Unah ada. Cikgu Unah, Cikgu Hidayu. Kalau ada nak tambah-tambah pun Cikgu boleh interrupt, tak ada masalah. Baik. Cikgu cakap orang putih sikit, Cikgu. Depends. Influence tu. Untuk inference. Depends kan. Yang kalau contohnya kalau inference katakan pressure influence by ataupun depends on temperature. Kalau tujuan to study the relationship between pressure and katakan temperature ataupun volume. Kemudian hipotesis boleh ambil semakin ataupun the higher. Semakin bertambah suhu, semakin bertambah tekanan. The higher the temperature, the higher the pressure. Contoh. Ataupun hipotesis ini boleh tulis berdasarkan teori yang telah dipelajari. Ini terutama sekali rangka eksperimen ini untuk soalan yang tidak berpandu. Saya akan tunjukkan nanti contoh bagaimana soalan berpandu dan soalan tidak berpandu. Kemudian pemboleh ubah variable kat sini. Boleh ubah manipulasi, manipulate variable. Kuantiti yang kita manipulasikan. Kalau dalam soalan, kuantiti yang telah diberikan dalam soalan. Contohnya katakan dalam eksperimen hubungan antara panjang dawai dan rintangan. Dia kata mulakan panjang dawai dengan 10 cm. Kemudian 20. Kemudian 30. Itu adalah pemboleh ubah manipulasi. Manipulate variable. Sebab dia dah tentukan dalam soalan. Ataupun apa yang kita tetapkan terlebih dahulu. Itu adalah manipulasi. Kemudian responding variable. Pemboleh ubah bergerak balas. Apa yang kita pemboleh ubah yang kita perolehi dari hasil eksperimen. Contohnya katakan bila kita tambah panjang dawai, berapa nilai rintangan yang kita dapat? Nilai kita perolehi daripada eksperimen itu adalah pemboleh ubah bergerak balas, responding variable. Kemudian pemboleh ubah dimalarkan, fixed variable, kuantiti yang tidak berubah sepanjang eksperimen dilakukan. Contohnya katakan kalau kita gunakan dalam eksperimen tersebut satu bateri je. Jadi dimalarkan kat situ ialah bilangan sel kering. Dimalarkan ialah bilangan sel kering. Ataupun kita guna dawai yang sama dalam eksperimen. Jadi kuantiti yang dimalarkan ialah jenis dawai. Ataupun diameter dawai. Itu kalau melibatkan elektrik. Kalau eksperimen lain contohnya katakan eksperimen apa? Interference. Interference gelombang bunyi. Kita boleh malarkan jarak antara dua sumber. Jadi pemboleh ubah dimalarkan fixed variable kat sini ialah
kuantiti fizik yang tidak berubah sepanjang eksperimen dilakukan. Okay. Di mana semua pemboleh ubah ini adalah merupakan kuantiti fizik. Jadi saya harap awak recap balik apa dimasukkan dengan kuantiti fizik. Iaitu apa-apa kuantiti yang boleh diukur. Yang kita boleh ukur, kita boleh ambil sebagai pemboleh ubah. Okey, kemudian bagi eksperimen tak berpandu, kamu juga dikendaki menyenaraikan semua radas yang digunakan. Okay, kamu boleh ambil daripada list yang diberi, senaraikan balik. Kemudian pemasangan radas, lukis gambar rajah berlabel. Okay, pastikan lukis gambar rajah berlabel dan pastikan label menyentuh objek dan tidak bersilang. Okay, label menyentuh objek dan tidak bersilang. Okey, saya terangkan ini berdasarkan format pemarkahan kertas 3 sebelum ni. Untuk pemarkahan amali ni saya rasa tak banyak beza, mungkin ada sedikit perbezaan. Siapa pun tak tahu, yang tahu selepas SPM nanti. Okey, kemudian mungkin kamu akan diminta menyatakan kaedah mengawal pemboleh ubah manipulasi. Bagaimana kita kontrol manipulate variable ataupun bagaimana kita mengukur pemboleh ubah bergerak balas. How we measure manipulate variable. Kemudian repeating, ulangan eksperimen. Okey, ini perlu ataupun wajib ada. 3 step ini mewakili 3 markah. Dan ulangan eksperimen, pastikan dalam eksperimen nanti kamu dapat minimum 4 set data. Okay, ingat ya, dalam eksperimen awak pastikan minimum 4 set data. Tapi saya galakkan 5 set. Okay, 5 set data lebih bagus supaya kamu boleh bina graf yang lebih cantik. Okay, kemudian persembahkan data dalam bentuk jadual. Iaitu kita jadualkan ataupun bina graf berdasarkan jadual yang diperolehi. Okay, lukis graf berdasarkan kehendak soalan dan biasanya selepas lukis graf dia akan minta maklumat-maklumat berkaitan dengan graf, pertama sekali kecerunan, kemudian maklumat apa maksud pintasan paksi X ataupun pintasan paksi Y. Okay. Jika diminta kecerunan ataupun jika kamu dikendaki mengira kecerunan, pastikan pertama sekali lukis segitiga kecerunan sebesar mungkin. Okay, lukis segitiga di mana kamu kira kecerunan tersebut. Lukis pada graf. Sebab biasanya bila kamu buat segitiga, dah dapat 1 markah lah. Okay, itu saya akan terangkan lebih detail nanti dalam bahagian seterusnya. Okay, kemudian langkah berjaga-jaga. Langkah berjaga, okey ini lukis graf dan skek. Okey, ini silap ni. Nick, mic Nick. Ya? Bukan cikgu, ada yang terbuka mic tadi. Macam mana? Ada yang terbuka mic tadi cikgu. Ada yang terbuka mic? Tersiap tekan tu. Ya, ada gangguan tak? Tadi. Okey, tak apa. Okey cikgu, tak apa. Cikgu lebih sekali sama. Minta maaf. Okey. Saya nasabkan tutup mic. Bila kamu nak respon, nak tanya, boleh buka. Tak ada masalah. Okey. Soalan balik. Kalau diminta kira kecerunan graf, pastikan lukis segitiga. Segitiga tersebut sebesar mungkin. Okey. Ini secara amnya 2 jenis soalan yang boleh ditanya. Guided eksperimen dan unguided. Berpandu dan juga tak berpandu. Okey, kita lihat dulu bahagian berpandu. Kamu perlu ikut arahan yang diberikan. Di mana kalau eksperimen berpandu, kamu ikut step by step seperti mana yang kamu lalui dalam ujian percubaan hari itu. Itu berpandu. Jadi kamu ikut ya. Kemudian mungkin kamu diminta menulis hipotesis. Hipotesis contohnya katakan dalam eksperimen berpandu tersebut, kamu dikendaki mengkaji hubungan antara
panjang dawai dan rintangan. Okay, panjang dawai dan rintangan. Jadi hipotesis kamu boleh tulis sebagai semakin panjang dawai ataupun semakin tinggi panjang dawai, semakin tinggi rintangan. Okey. Ataupun the higher the length of wire, the higher the resistance. Ataupun kamu diberi eksperimen untuk mengkaji hubungan antara suhu dan tekanan. Okey, saya ambil mudah ya, eksperimen mudah. Suhu dan tekanan. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi tekanan. Ataupun suhu berkadar terus dengan tekanan. Kadar terus pun boleh guna. Tapi saya tak galakkan sangat, saya takut nanti kamu keliru. Okay, kemudian manipulate variable. Awak lihat dalam soalan tersebut, apa nilai telah diberikan. Okay, contoh katakan kalau lihat dalam modul eksperimen menentukan daya gerak elektrik. Dalam video pun banyak saya share daya gerak elektrik. Okey, eksperimen menentukan daya gerak elektrik. Dia kata mulakan dengan kita laraskan rheostat sehingga dapat bacaan 0.1. Kemudian ulang eksperimen 0.2, ulang lagi 0.3, 0.4 dan seterusnya. Dan kita ambil bacaan voltmeter. Okey. Bacaan emitter 0.1 tadi, itu adalah manipulated variable. Sebab telah dinyatakan dalam soalan. Dan bila kita laraskan rheostat, terdapat 0.1 ampere, kita ambil bacaan voltmeter, itu adalah responding variable. Okey. Dan constant variable dalam eksperimen DGE adalah bilangan sel kering. Okay, bilangan sel kering. Okay, kalau hubungan antara panjang dawai dan rintangan, manipulated variable ialah panjang dawai, responding, rintangan. Constant variable ialah kita boleh ambil sebagai diameter dawai. Okey. Kalau eksperimen berpandu ni saya rasa lebih mudah sebab dia dah bagi step by step. Okay, kemudian dia minta kamu pasangkan radas setup di apparatus. Jadi kamu pasang radas berdasarkan gambar radas yang diberi. Perhatikan satu persatu. Okay. Kalau contohnya kalau eksperimen trial itu kamu perlu pasangkan ikat tali dengan ladung, kemudian gantungkan pada kaki retort, ukur panjang benang. Okay, jadi kamu perlu buat satu persatu dengan teliti, dan kalau melibatkan litar elektrik, pastikan kamu mulakan dengan sel kering, kemudian pergi ke switch. Kemudian kalau ada rheostat, pergi ke rheostat. Kemudian emitter dan seterusnya dawai penyambung. Itu kalau eksperimen rintangan. Kalau tak menentukan daya gerak elektrik, tak ada dawai penyambung, terus pergi ke balik kepada sel kering balik. Cuma kalau melibatkan litar elektrik dan jika dalam tu ada memerlukan kamu pasang voltmeter, pastikan voltmeter adalah alat yang terakhir kamu pasang. Okay, itu saya akan recap balik nanti. Okay, kemudian tabulated data, okay, kamu perlu jadualkan data berdasarkan soalan yang diberi, di mana setiap pemberi ubah yang dinyatakan dalam soalan tersebut kamu perlu jadualkan. Okay, contoh katakan dia kata jadualkan data bagi A, B dan C. Okay, A, B dan C, jadi mesti ada kolom A, kolom B dan kolom C. Okay, kemudian plot graph. Okay, plot graph ni penting. Okay, ini saya akan detailkan lagi nanti. Kemudian hubungan antara pemberi ubah. Berdasarkan graf, kamu perlu nyatakan hubungan antara pemberi ubah, kemudian langkah berjaga-jaga. Ini secara kasarnya berkaitan dengan soalan berpandu. Soalan berpandu sebenarnya soalan lebih mudah sebab dia bagi arahan satu persatu. Okay, kemudian soalan tak berpandu. Okay, mungkin kamu diberi satu situasi
Okay, contohnya dia kata dia bagi gambar A, gambar 1, saiz belon pada waktu pagi. Kemudian gambar 2, saiz belon pada waktu tengah hari. Okay. So ulang balik. Gambar 1, saiz belon pada waktu pagi. Gambar 2, saiz belon pada waktu tengah hari. Di mana saiz belon pada waktu tengah hari lebih besar daripada saiz belon pada waktu pagi. Okay. Itu gambaran dibagi ataupun situasi yang diberi. Jadi kamu perlu menyatakan inference. Okay, nyatakan inference. Jadi kita boleh katakan inference sebagai isi padu belon bergantung kepada suhu. Pada waktu tengah hari, suhu lebih panas, isi padu belon menjadi lebih besar. Okay, kemudian hipotesis. Hubungan antara suhu dan isi padu. Okay, kemudian setup di apparatus, mana kamu dikehendaki memasang radas untuk menguji hipotesis yang telah dinyatakan. Okay, katakan kalau dalam situasi contohnya katakan dia bagi macam situasi tadi, kamu perlu pasang radas untuk mengkaji hubungan antara suhu dan tekanan. Itu eksperimen apa? Aku ingat balik. Ataupun saya rasa untuk mudah nampak, katakan dia bagi gambaran, katakan 2 gerai burger. Satu gerai burger menggunakan dawai yang pendek untuk disambungkan daripada bateri ke lampu. Burger yang kedua menggunakan dawai lebih panjang. Dan berdasarkan gambar, gerai kedua, kecerahan lampunya lebih malap berbanding gerai pertama yang menggunakan dawai yang lebih pendek. Jadi kita boleh katakan hipotesis sebagai semakin panjang dawai, semakin tinggi rintangan. Sebab itu kecerahan mentor menjadi lebih malap. Jadi bila diminta setup apparatus ataupun radas, kamu perlu lukis radas untuk mengkaji hubungan antara panjang dawai dan rintangan. Okey, kemudian penjadualan data sama. Okey, dan bagian lain pun sama, semua sama. Cuma berbezanya adalah kolom pertama dan kolom kedua. Nanti saya akan tunjukkan contoh soalan berpandu dan soalan tak berpandu. Okey, ini contoh soalan berpandu. Data anda adalah berhati-hati semasa mengendalikan bikar yang mengandungi air panas. Pastikan mancis dinyalakan terlebih dahulu sebelum membuka injap penunung Bunsen. Jadi ini eksperimen melibatkan haba. Padam api selepas selesai eksperimen ini. Okay, ini soalan ni saya lupa, saya ambil daripada soalan negeri mana. Okey, di mana tujuan eksperimen adalah untuk menentukan muatan haba tentu C bagi ladung. Okey. Dia bagi kaedah. Okey, ini soalan berpandu, dia bagi kaedah step by step, kemudian dia bagi gambar rajah. Jadi kamu perlu baca satu persatu langkah yang diberi. Okey, ambil masa, tenang, baca satu persatu. Kemudian, okey, seterusnya, okey, saya nak pergi pada nombor 8 ni. Hitung kenaikan suhu. Okey, contoh soalan dah terhitung kenaikan suhu air suling theta A dengan menggunakan, okey, rumus theta A sama theta M tolak theta O. Okey, bila diberi rumus, kamu perlu gunakan rumus ini. Okey, kalau diminta cari theta A, okey, di sini dia bagi theta M. Pastikan awak tahu theta M ni apa. Contoh di sini theta M ialah suhu maksimum. Step yang ke-7. Kita ukur suhu maksimum yang dicapai oleh air suling. Okay, dan rekod bacaan dalam jadual. Okay. Jadi theta M ini adalah suhu maksimum. Dan theta kosong. Okay, theta kosong ni apa? Okay. Lihat balik step awal tadi. Okey, step nombor 4 ni, ukur suhu awal air suling. Okay, ini adalah theta
kosong. Iaitu suhu awal air ni sebelum dimasukkan ladung yang telah dipanaskan. Okey, boleh ya? Saya terangkan secara ringkas je. Okey. Cuma saya nak highlight kat sini, kalau diberi rumus, pastikan kamu guna rumus yang diberikan. Okey, kemudian hitung penurunan suhu theta K. Okey, jadi guna rumus theta K sama 100 tolak theta M. Okey, theta M kamu dah dapat tadi dalam step yang ketujuh. Okey, jadi theta K ialah 100 tolak theta M. Okey, kemudian penjadualan. Okey, kat sini dah bagi jadual. Cuma kamu gantikan je nilai-nilai dalam jadual yang telah diberikan. Jadi, kalau lihat kat sini 6 markah. 6 markah ni tinggi sebenarnya. Dan bila kamu jadualkan, pastikan yang pertama sekali titik perpuluhan mestilah betul. Kalau termometer ada berapa titik perpuluhan? Ada berapa titik perpuluhan? Boleh respon tak? Boleh respon? Ataupun kalau saya tanya secara random. Akilah Cik Ahmad. Berapa titik perpuluhan bagi termometer? Ada Akilah? Ataupun Farzana? Farzana boleh respon? Dengar tak suara saya? Dengar cikgu. Okey. Okey, siapa nak respon? Termometer Teacher, ada can you berapa repeat titik the perpuluhan? question? Termometer ada berapa titik perpuluhan? Satu kan teacher? Satu ni. Satu. Contoh bacaan? 12.5, 12.6. Yang ada dua hanya buret kan teacher? Okey. Jadi pastikan satu titik perpuluhan. Okey. Dan bilangan titik perpuluhan hendaklah seragam. Okey, saya nak awak bear in mind. Contohnya saya nak awak sentiasa ingat dalam jadual awak pastikan titik perpuluhan seragam. Titik perpuluhan seragam, 1 markah awak dah dapat. Tak kira lah jawapan awak betul ataupun salah, tapi jika titik perpuluhan semuanya seragam, automatik awak dah dapat 1 markah. Boleh ya? Kejap ya. Saya GKMP nak masuk. Saya nak bagi link pada GKMP. Okey. Okey, kemudian kat sini juga dia bagi berpandukan soalan seterusnya, dia minta hitung. Okey, dia bagi rumus lagi. Jadi kamu ikut je rumus yang telah diberikan. Okay, kemudian bahagian pengiraan. Okay, ini contoh soal pengiraan. Ikut je apa yang dia nak. Kemudian nyatakan konsep fizik. Okay, ini sedikit berkaitan dengan konsep fizik. Okay, kemudian anggapan. Yang perlu dibuat anggapan dalam eksperimen ini. Okay, contohnya katakan dalam eksperimen haba. Kita anggap bahawa tiada haba terbebas ke persekitaran. Ataupun no heat loss to surrounding. Kita anggap sepanjang eksperimen dilakukan, tiada haba terbebas ke persekitaran. Okay, kemudian langkah berjaga-jaga. Okay, ini yang penting. Bagi kedua kes sama ada berpandu ataupun tidak berpandu, mesti diminta langkah berjaga-jaga. Sekurang-kurangnya 1 markah kat sini.
Jadi saya harap awak hafal langkah berjaga yang akan saya berikan nanti. Okey, ini contoh eksperimen lain. Menyiasat hubungan antara jisim dan inersia. Okey, dia bagi step by step lah. Rangka kerja dia dah bagi. Dia bagi gambar rajah. Okey, kalau lihat kat sini, dia kata cucuk dah ikatkan jisim, posisi berjisim M20 gram. Okey. Kalau lihat kat sini, ini adalah pemboleh ubah manipulasi. Jadi pemboleh ubah manipulasi di sini ialah jisim plus jisim 20 gram. Sebab dah bagi dalam soalan. Jadi kita manipulate kan. Okey. Saya cepatkan. Okey, dia kata sesarkan bilah gergaji secara ufuk 10 darjah Celsius. Okay, biasanya kalau dia bagi sudut macam ni, dia akan bagi jangka sudut. Macam eksperimen trial awak itu. Saya rasa tak ramai guna jangka sudut. Mungkin tak ada. Sepatutnya kamu kena sesarkan sebanyak sekitar 10 darjah. Okay, kemudian saya pergi step ke 4. Kita ambil bacaan untuk 20 ayunan lengkap. Okay, ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okay, kita manipulate tadi jisim dan hasilnya kita dapat masa bagi 20 ayunan lengkap. Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Dan sudut 10 darjah ini ialah kuantiti fizik yang dimalarkan. Maksudnya kat sini, sepanjang eksperimen kita lakukan, kita sesarkan bilah gergaji sebanyak 10 darjah. Ataupun pemboleh ubah dimalarkan juga, kita boleh ambil, kalau kat sini dia buat panjang bilah gergaji 20 cm. Ini juga kita boleh ambil sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Sebab sepanjang eksperimen ini dilakukan, panjang bilah gergaji yang digunakan ialah 20 cm. Okey, ini contoh soalan. Diminta nyatakan manipulate variable. Manipulated variable. Jadi awak boleh ambil daripada soalan tadi, apa nilai yang telah diberi, iaitu mass, jisim. Kemudian responding, apa yang kita kira daripada eksperimen, iaitu masa bagi 20 ayunan ataupun tempoh ayunan. Okay, masa bagi 20 ayunan ataupun tempoh ayunan. Okey. Ini contoh lagi, dia bagi rumus. Di mana tempoh ayunan T besar, okey, kamu kena hati-hati kat sini, T besar sama dengan T kecil bahagi 20. Tapi T kecil ni apa? Kita lihat balik. T kecil ialah masa bagi 20 ayunan. Okey, lihat step nombor 4. T kecil ialah masa bagi 20 ayunan. Jadi, untuk kira T besar, T kecil bahagi dengan 20. Kemudian dia kata jadualkan T kecil, T besar dan T besar kuasa 2. Okay. T kecil, T besar dan T besar kuasa 2. Jadi dalam jadual awak pastikan ada 3 kolom. Pertama kolom T, T besar dan T besar kuasa 2. Okay. Berdasarkan sistem pemakaran sebelum ni, ada 3 kolom T kecil, T besar dan T kuasa 2. Satu markah confirm awak dah dapat. Ingat ya, jadual awak pastikan setiap kolom ada pemboleh ubah yang dikehendaki. Okay, dan satu lagi nilai M. Okay, jadi ada 4 kolom kat sini. T kecil, T besar, T kuasa 2 dan M. Okay, kemudian awak boleh tulis dalam simbol saja pun boleh, tapi pastikan ada unit. Okay, T adalah bilangan ayunan dalam bilangan 20 ayunan, masa bagi 20 ayunan, masanya saat. T besar, tempoh ayunan, masa juga saat. T kuasa 2, jadi unitnya pun kuasa 2, saat kuasa 2.
Kemudian nilai M. M adalah jisim, mass tadi. Kalau lihat dalam soalan, jisim dalam unit apa? Kat sini jisim unit gram. Jadi dalam jadual awak tulis mass ataupun simbol M, unitnya adalah gram. Okey. Dan dalam jadual juga pastikan setiap kolom bilangan titik perpuluhan adalah seragam. Kalau lihat markah kat sini tinggi, 6 markah untuk jadual. Jadi biasanya satu markah untuk kolom yang betul dan markah kedua untuk unit di mana setiap pemboleh ubah dinyatakan unit dan satu markah lagi yang mudah awak dapat iaitu bilangan titik perpuluhan adalah seragam. Okay, bilangan titik perpuluhan adalah seragam. Kemudian bilangan nilai bagi T besar ni semua betul satu markah. T kuasa 2 betul satu markah lagi. Ini secara ringkas. Okay, kemudian kamu perlu pelukkan graf dan berdasarkan graf kamu dikendaki menyatakan hubungan antara pemboleh buah yang terlibat. Ini kita akan lihat detail nanti. Okay, ini kira keseluruhan. Okay, saya ingatkan sekali lagi, kalau untuk diperlukan kamu kira keseluruhan, pastikan mula sekali lukis segitiga sebesar mungkin. Dan biar pemeriksa mudah nampak segitiga awak tadi. Dan jawapan akhir berserta dengan unit. Pastikan unit betul. Unit bagi keseluruhan, tak payah nak hafal. Awak ambil je unit paksi Y. Unit pada paksi Y bagi dengan unit pada paksi X. Okey, ini ramalan. Diminta kamu buat ramalan berdasarkan graf yang kamu dapat jawab soalan ni. Okey, ada soalan setakat ni? Ada soalan? Tak ada cikgu. Ada? Okey, ini contoh satu lagi. Contoh soalan berpandu. Soalan nombor 1 ini melibatkan radar, melibatkan litar elektrik. Okay, anda dikendaki berhati-hati semasa mengendalikan alat radar elektrik. Pastikan switch dibuka apabila tidak mengambil bacaan. Okey. Kalau eksperimen melibatkan litar elektrik, okey, kamu pastikan tutup switch terus ambil bacaan. Selepas ambil bacaan, buka switch. Ataupun putuskan litar. Okey, boleh ya? Sebenarnya dalam eksperimen melibatkan elektrik ni switch kalau tak guna pun boleh. Tapi dalam gambar rajah kamu perlu lukis. Tapi dalam eksperimen tak guna pun tak apa. Tapi saya galakkan cuba guna dulu untuk memudahkan kamu on dan off litar elektrik. Okay, ini dia bagi gambar rajah, ada bagi kaedah susunan radar seperti rajah 1. Okey, contohnya ini eksperimen melibatkan panjang dawai. Okey, panjang dawai dan rintangan. Okey, step kedua, tutup switch, close the switch and adjust the restart so that the reading of emitter is 0.1 ampere. Okay, tutup switch, laraskan restart supaya bacaan emitter 0.1. Yang tutup switch, laraskan restart. Laraskan restart. Kemudian perhatikan bacaan voltmeter. Lihat bacaan voltmeter kat sini. Okay, bila kamu dah dapat bacaan voltmeter, buka switch. Kemudian barulah catat. Okay, kenapa perlu switch dibuka selepas ambil bacaan? Kita nak kurangkan kehilangan tenaga. Nak elakkan kehilangan tenaga ataupun kurangkan kehilangan tenaga dalam bentuk tenaga haba. Sebab apabila arus mengalir, sebagai tenaga akan hilang sebagai tenaga haba. Contohnya kalau dawai kat sini, dawai akan lama kelamaan dawai akan menjadi panas. Okey, kemudian dia kata ulang langkah 2 dan 3 untuk baca emitter 0.2, 0.3, 0.4 dan 0.5.
Kalau lihat kat sini, nilai telah diberi ialah 0.1, 0.2, 0.3 dan seterusnya 0.5 ampere. Ini adalah pemboleh ubah manipulasi. Yang diberi adalah pemboleh ubah manipulasi dan hasil kamu dapat ialah bacaan voltmeter. Ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, dan sepanjang eksperimen ini dijalankan, kamu guna dawai yang sama. Ini adalah pemboleh ubah yang dimalarkan, constant variable ataupun fixed variable. Jadi fixed variable kat sini jenis dawai digunakan ataupun ketebalan dawai yang digunakan. Okey. Jadi dah bagi jadual, kamu perlu rekodkan je, tulis nilai, baca voltmeter awak dapat, kemudian plotkan graf. Okey, kalau lihat kat sini contoh dia dah bagi dah. Dia bagi tajuk dan bagi dilabelkan paksi. Tapi saya rasa kemungkinan paksi ini tidak diberikan, tidak dilabelkan. Kalau tidak dilabelkan, kamu kena tulis sendiri paksi ini. Okay, contoh tajuk mungkin diberi. Okay, dia kata graf V lawan I. Okay, graf V lawan I. Jadi V ini adalah paksi Y. I ialah paksi X. Okay, yang mula-mula paksi Y dan yang kedua ini adalah paksi X. Okay. Selain biasanya kamu labelkan graf dah dapat satu markah. Okay, labelkan graf dah dapat satu markah. Kemudian selepas labelkan, contohnya labelkan V, tulis unit. Apa unit bagi V? Sebenarnya unit pun tak perlu hafal. Kamu boleh lihat pada voltmeter tersebut unitnya apa. Unitnya adalah volt, V. Dan pada emitter I, unitnya adalah ampere. Okay. Kamu labelkan dan tulis unit, dah dapat 2 markah. Okay. Kemudian plot graf. Dan cara plot graf saya akan jelaskan sekejap lagi. Dan kamu akan diminta menjawab soalan berdasarkan graf. Jadi minta plot, kemudian hitung kecurunan graf. Dan seterusnya, soalan-soalan berkaitan dengan graf yang kamu perolehi. Mungkin kamu diminta meramalkan. Contohnya kata panjang dawai konstantan digunakan dalam eksperimen ini adalah 8 cm. Ini bermakna panjang dawai adalah malar. Ramalkan apa akan berlaku pada nilai kecurunan graf jika panjang dawai konstantan lebih panjang digunakan. Jadi berdasarkan graf, kamu perlu buat ramalan. Okey. Ini juga soalan berkaitan graf, hubungan. Kemudian ditanya pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan langkah berjaga-jaga. Okey. Jadi 3 contoh saya tunjuk tadi adalah contoh soalan berpandu. Dan saya rasa soalan berpandu lebih mudah dan awak pun dah ada pengalaman ujian trial amalia itu adalah contoh soalan berpandu. Okey. Dan seterusnya, yang ini contoh soalan tidak berpandu. Okey, contoh soalan tidak berpandu. Okey, sebelum saya terus pada soalan tidak berpandu, ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Ada? Boleh teruskan. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Dia kata anda dikendaki menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan kedalaman terhadap tekanan cecair. Okay, dia bagi ringkas je. Kesan kedalaman terhadap tekanan cecair. Ataupun kalau soalan elektrik tadi, dia kata anda dikendaki menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara panjang dawai dan rintangan. Okay. Kemudian rancang eksperimen dengan menggunakan radar yang diberikan. Okay. Dan prosedur anda adalah mengandungi cara mengendali pemboleh ubah, langkah berjaga-jaga. Okey, maksudnya kat sini kamu perlu tulis rangka kerja eksperimen. Okay, dan bila tulis rangka kerja eksperimen, pastikan guna ayat pasif. Ayat pasif ni ayat macam mana? Pastikan guna ayat pasif.
Ayat pasif tu ayat yang telah, ada perkataan di, telah. Ha, Itu pendapat saya. okey. So, ataupun untuk mudahlah, ayat seolah-olah kita terangkan cara nak memasak, cara kita menyusun alat radas, bukannya ayat mengarah. Ini sambil ini sebenarnya saya tengok Telegram, sebenarnya ada satu grup perbincangan antara cikgu soalan apalah berkaitan dengan amali. Sekejap ya. Kita ambil contoh. Okay, contohnya katakan panjang dawai diukur sebanyak 10 cm. Okay. Itu contoh ayat yang perlu awak tulis. Kalau ayat aktif, ukur dawai sepanjang 10 cm. Kita tak nak ayat macam tu. Ayat seolah-olah awak terangkan cara melakukan eksperimen. Panjang dawai diukur sebanyak 10 cm. Riostat dilaraskan. Sehingga bacaan emitter 0.1 ampere. Itu contoh ayat. Jadi step by step kat sini kamu perlu tulis. Kalau lihat 4 markah. Maksudnya kat sini, awak nyatakan cara kamu kawal pun boleh ubah manipulasi tadi, 1 markah. Contohnya katakan, kalau melibatkan, yang ini melibatkan tekanan. Okey. Kamu nyatakan pada tekanan dalam eksperimen ini, kalau perasan dalam modul ataupun dalam buku teks, eksperimen di mana kita lihat pancutan air. Pada kedalaman 10 cm, air keluar berapa jarak ukur. 20 cm, berapa jarak pancutan air. Okey. Jadi kamu perlu tulis step by step. Ini saya pergi cara ringkas ya. Okey, kemudian jalankan eksperimen tersebut, nyatakan pemerhatian anda tentang jarak pancutan air. Okay. Ini kalau jawab berdasarkan apa yang awak dapat dalam eksperimen tersebut. Okey, contoh gambar rajah macam ni. Okay, kemudian diminta lukis pemerhatian terhadap jarak pancutan air. Okey, seterusnya labelkan jarak pancutan air tersebut dan ketinggian lubang. Okey, perlu lukiskan. Okay, ini contoh ya. Katakan bawah sekali kedalamannya, katakan 10 cm. Kedalaman. Okey, jadi kedalaman bawah ni kita ambil daripada permukaan, lebih dalam, pancutan air lebih besar. Kemudian kurang dalam sikit, pancutan air lebih dekat. Ini contoh. Okey, kemudian jarak pancutan air paling jauh. Okey, ini pun berdasarkan eksperimen. Ini saya skip. Ini pun jawab berdasarkan eksperimen. Okey. Ini contoh soalan kedua. Ini melibatkan daya gerak elektrik. Okay, soalan ni kalau lihat dalam modul boleh rujuk pada muka surat 73 saya tak silap. Melibatkan menentukan daya gerak elektrik dan rintangan dalam sel. Okey, dia kata rancang eksperimen dengan menggunakan radar dan bahan diberikan dalam jadual. Di mana prosedur anda adalah mengandungi langkah cara mengendalikan pun boleh ubah, langkah berjaga-jaga. Okay, maksudnya, awak nyatakan bagaimana kita nak kawal pun boleh ubah manipulasi, contohnya arus. Itu kita kata, awak lihat balik maka kerja dalam modul pada muka surat 73. Kemudian langkah berjaga-jaga. Okay, kemudian dekat sini dia minta lukis gambar rajah lengkap. Okay, ini contoh kalau rajah bagi soalan yang melibatkan daya gerak elektrik. Okay, dia ada bateri. Okay, bateri ni awak lukis berdasarkan berapa bilangan bateri yang dibekalkan. Kalau ada 3, lukis 3. Kalau ada 2, lukis 2. Ada 1, lukis 1. Kemudian kalau dibekalkan mentol, letak mentol. Saya rasa gambar rajah tak lengkap. Kat sini sepatutnya emitter. Kemudian kat sini mentor ada, tak ada. apa dia?
Okey, saya ambil gambar rajah ni lah. Dekat lita mentor tak ada. Akan ambil gambar rajah sebelah kanan ni. Saya silap masuk ni. Ni malam tadi saya buat last minute. Okey, kita mulakan kata bateri ni. Mulakan dengan bateri. Kalau ada satu bateri dibekalkan, jadi awak lukis satu bateri je. Okey, kemudian selepas sambung pada bateri, sambung pada switch. Dan pada switch, pergi pada emitter. Emitter pergi pada rheostat. Dan rheostat balik pada bateri. Okey, pastikan emitter disambung secara sesiri. Emitter disambung secara sesiri. Dan voltmeter adalah alat terakhir kamu pasang. Dan mesti disambung secara selari. Kenapa kita letak voltmeter pada bateri ini? Sebab kita nak ukur daya gerak elektrik bateri. Okey. Kemudian bila kamu nak sambungkan rheostat ni, pastikan satu dawai disambung pada atas, bahagian atas, dan satu dawai lagi pada bahagian bawah. Kalau letak dua-dua di atas, awak tak akan dapat bacaan. Satu di atas, satu di bawah. Selepas kamu sambung, kamu tutup switch dan cuba gerakkan rheostat. Tengok ada pergerakan tak pada bacaan voltmeter dan emitter. Kalau tak ada apa-apa pergerakan, kamu semak balik, mungkin ada sambungan lita awak terputus. Terutama sekali kalau menggunakan switch. Mungkin bila kamu tutup switch, switch ni mungkin longgar. Ataupun bila kamu ketatkan dawai penyambung kepada sel kering, ataupun kepada emitter ataupun voltmeter, mungkin sambungannya tak menyentuh. Okey, kamu kena semak. Kalau kamu rasa kamu dah pasti ia dah menyentuh, tapi juga tak ada bacaan, jadi kemungkinan ada alat rosak. Kamu boleh maklumkan kepada pengawas perlu bantuan. Tapi ingat, setiap bantuan mungkin akan dipotong markah. Tapi kalau alat rosak, saya rasa tak ada masalah. Okey, saya harap saya semak betul-betul. Sebab tu saya kata switch ni, sebenarnya kalau tak guna pun tak apa. Awak sambung je dua dawai tu, sambung terus. Tapi dalam gambar rajah, perlu dilukis. Cuma dalam eksperimen sebenar, awak bypass switch tak apa. Cuma pastikan bila ataupun selepas ambil bacaan, awak putuskan lita. Boleh ya? Ni kalau soalan melibatkan daya gerak elektrik. Okay, ingat, ini gambar rajahnya. Okey, dia kata jalankan eksperimen dan rekodkan keputusan. Okey. Jadi kalau eksperimen daya gerak elektrik, ada dua kolom. Kolom pertama ialah arus, unitnya ampere. Kolom kedua ialah beza kepayaan, unitnya volt. Okay, manipulasi di sini ialah arus, bergerak balas ialah beza kepayaan. Dan dimalarkan, kalau lihat kat sini, dimalarkan ialah bilangan sel kering. Kalau dalam sel kering diberi 2, itulah dimalarkan. Kalau dua-dua lah, kalau satu-satu lah. Maksudnya sepanjang eksperimen dijalankan, sel kering tak berubah bilangan, dari segi bilangan. Okay, kemudian pelukkan graf V lawan I. Seperti saya kata tadi, pastikan kalau kita plot graf V lawan I, V pada paksi Y, I pada paksi X. Dan pastikan tulis unit, V ialah volt, I ialah ampere. Okay, kemudian jawab soalan berdasarkan eksperimen. Okay, contohnya kat sini dia kata, nyatakan hubungan antara beza kepayaan voltasi bateri dan arus mengalir. Okey, ini berdasarkan graf yang awak dapat. Kalau graf garis lurus, okey, graf garis lurus bermula daripada asalan. Sebab saya yakin bagi kes ni, dia mesti bermula pada asalan. Sebab tiada arus, tidak ada beza kepayaan. Jadi garis lurus bermula pada asalan, grafnya adalah berkadar terus. Jadi ayat kamu perlu tulis lengkap. Tak boleh ringkas macam soalan soalan kertas 2. Perlu nyatakan dengan penuh, iaitu beza kepayaan berkadar terus dengan arus. Okey, kemudian bandingkan persamaan. Okey, diberi persamaan V = I tambah IR. Ini ada tambah patutnya ni. Dan
Y MX tambah C. Okey, dia kata kena pasti nilai yang ditentukan daripada kecerunan graf. Ini seperti apa saya katakan tadi, maklumat yang boleh awak dapat daripada kecerunan graf. Apa kuantiti fizik sebenarnya boleh terdapat daripada kecerunan graf. Kita boleh rujuk balik pada dalam modul muka surat 73. Iaitu kecerunan graf adalah sama dengan negatif rintangan dalam. Okay. Pitasan Y bagi kes soalan ini, pitasan Y ialah daya gerak elektrik. Kalau dalam eksperimen ini digunakan satu bateri je. Kalau digunakan satu bateri, maksudnya nilai pitasan Y yang awak dapat sekitar 1.5. Mungkin 1.3, mungkin 1.4, mungkin 1.2, atau mungkin 1.6 bergantung kepada bateri yang awak guna. Dan saya yakin jawapan awak tak sama dengan pelajar lain. Mungkin ada berbeza bergantung kepada cara pemasangan radas. Okey, kemudian tunjukkan pada graf bagaimana anda tentukan nilai E. Bagaimana anda tentukan nilai E? Iaitu nilai E ini terdapat berdasarkan daripada mana? Kita lihat rumus ni. V sepadan dengan Y. I sepadan dengan X. R ini rintangan dalam sepadan dengan M, iaitu keseluruhan graf. Dan C sepadan dengan E. E adalah nilai bagi pintasan pada paksi Y. Pada bahagian atas ni ditanya, kena pasti nilai yang boleh ditentukan daripada pintasan, iaitu daya gerak elektrik. Kemudian bahagian D, tunjukkan pada graf. Jadi apa perlu tunjukkan, tulis pada graf ataupun unjurkan graf supaya ia memotong paksi Y, di mana potongan paksi Y tersebut adalah nilai bagi daya gerak elektrik. Jadi awak tulis nilai kat sini. Okay, kemudian tentukan rintangan dalam bagi bateri. Itu rintangan dalam ialah kecerunan graf. Jadi kecerunan graf kat sini awak dapat negatif. Sebab graf bagi kes ni kalau graf beza kepayaan menentukan beza kepayaan, graf awak akan dapat berkurang secara linear. Di mana ia memotong paksi Y. Jadi kecerunan negatif. Jadi M sama dengan negatif R. Kecerunan graf sama dengan negatif R. Okay, saya harap buat catatan ataupun tengok balik dalam modul tu. Okay. Kecerunan graf sama dengan negatif R. Jadi awak kira awak akan dapat nilai bagi R. Okay, ini lebih detail apa yang saya masukkan tadi, pemasangan ataupun penggunaan alat pengukuran. Pertama, pastikan radas dipasang dengan betul semasa eksperimen dijalankan. Okay, contohnya kalau termometer, pastikan berbuli termometer tenggelam dalam cecair yang diukur. Okay, jadi kalau memerlukan termometer, kamu pastikan berbuli termometer tu tenggelam dalam cecair yang awak ukur. Emitter sesiri dan voltmeter disambung secara selari dan pastikan voltmeter adalah alat yang terakhir sekali yang awak pasang. Okey, kalau jarandik, pastikan jarum jarandik berada pada kedudukan sifar sebelum eksperimen dimulakan. Jadi, kalau pembaris, pastikan hujung pembaris segaris ataupun hujung sama dengan alat yang awak nak ukur. Kalau nak ukur panjang dawai, pastikan hujung pembaris segaris ataupun sama hujung dengan pembaris. Okey, kemudian semasa kita ambil bacaan, bilangan titik perpuluhan bergantung kepada alat pengukuran. Bilangan titik perpuluhan adalah betul dan seragam. Okey, dalam jadual awak pastikan betul dan seragam. Bacaan betul awak dapat markah, seragam pun awak dapat markah. Okey. Kalau jarum berada antara 1.1 dan 1.2, boleh ambil bacaan. Okey, bacaan pula.
bacaan sebagai 1.15. Contohnya kalau contoh katakan eksperimen daya gerak elektrik ni, berdasarkan pengalaman saya sebelum-sebelum ni, susah nak ambil dia berubah sikit je. Dia berubah kadang-kadang 1, kemudian tengah-tengah, kemudian baru pergi 1.2, kemudian tengah-tengah 1.3. Dia berubah tak banyak. Jadi bila berubah tak banyak macam tu, awak boleh ambil bacaan. Contohnya, jika jarum antara 1.1 dan 1.2, awak boleh ambil sebagai 1.15. Maksudnya, kalau ambil macam ni, pastikan bacaan awal tadi awak kena tambah 1 titik perpuluhan lagi supaya titik perpuluhan seragam. Jadi yang 1.10, 1.20 supaya seragam dengan 1.15. Pastikan bacaan lain diubah menjadi 2 titik perpuluhan. Okey. Dan reject 1.11, 1.12, 1.13, 1.14. Okey, ni sebelum 1.15 dan juga nilai selepas 1.15. Contohnya 1.16, 1.17, 1.18, 1.19. Ni pun reject. Jadi hanya boleh tambah tolak 0.05 sahaja. Okay, contoh lain katakan, kalau jarum berada antara bacaan 1.11. Okey, ini kalau dah ada 2 titik perpuluhan. Dan 1.12. Jadi awak boleh ambil 1.15. Okey, boleh? Faham tak bahagian ni? Okay, kalau diam saya harap faham lah. Okay, kemudian pastikan jadual semua data yang diminta dalam soalan. Seperti saya kata peringkat awal tadi. Kalau diminta jadualkan bagi pemboleh ubah A, B, C, D. Jadi pastikan dalam jadual awak ada kolom A, B, C dan D. Dan juga pastikan pemboleh ubah dimanipulasi pada kolom pertama. Pemboleh ubah bergerak balas dalam kolom yang kedua. Semua pemboleh ubah hendaklah disertakan dengan unit. Okay, pemboleh ubah boleh tulis dalam bentuk simbol tetapi mesti disertakan dengan unit. Titik perpuluhan dalam setiap kolom hendaklah sama ataupun seragam. Ini dari segi penjadualan data. Dan seterusnya melakarkan graf. Lukis graf berdasarkan kehendak soalan. Pastikan setiap paksi dilabel, pemboleh ubah manipulasi paksi X, pemboleh ubah bergerak balas paksi Y dan tulis unit yang berkaitan. Jangan lupa tulis unit. Berdasarkan pengalaman saya, ramai pelajar lupa untuk tulis unit. Sebenarnya lupa tulis unit, kamu boleh hilang 1 markah. Okay, kemudian pastikan skala pada paksi X dan paksi Y seragam. Okay, skala seragam dan bukan skala ganjil. Sebenarnya bila buat skala seragam pada paksi X dan paksi Y 1 markah sudah dapat. Mudahnya dapat markah dalam fizik. Skala seragam paksi X dan paksi Y 1 markah. Dengan syarat skala bukan skala ganjil. Skala ganjil ni contohnya katakan buat 3, 6, 9, 12. Okey, itu skala ganjil. Yang susah kita nak bagi dengan 10. Yang boleh mulakan katakan 2, 4, 6, 8, 4, 8, 12. Okey, itu skala bukan ganjil. Okey. Dan juga pastikan saiz graf melebihi 3/4 kertas graf. Lagi besar lagi bagus. Saiz graf ni pun saiz graf besar boleh dapat 1 markah. Okay, kemudian plotkan graf berdasarkan data diperolehi. Lukis graf sama ada garis lurus ataupun melengkung. 2 je bentuk, sama ada lurus ataupun melengkung. Jadi bila lukis graf pastikan guna pembaris panjang. Dalam kelas IR dan IS saya selalu sebutkan pemeriksa mudah nampak ataupun kamu boleh kantoi dengan pemeriksa kalau kamu guna pembaris pendek. Ada cara pemeriksa boleh tentukan
sama ada kamu lukis menggunakan pembaris panjang ataupun pembaris pendek. Okey, mulakan graf awak dengan titik kosong-kosong. Okey, jika garis lurus, pastikan garis dilukis memotong paksi X ataupun paksi Y. Okey, jangan lukis graf yang tergantung. Okey, jika garis lurus, pastikan ia memotong sama ada paksi X ataupun paksi Y. Ataupun kedua-duanya. Okey. Kemudian jika diminta lukis kecerunan, lukis segitiga sebesar mungkin pada kertas graf awak dan minimum 4/4 cm. Ini minimum saiz segitiga dilukis 4/4 cm. Dan kira kecerunan, gantian dan unit. Okey, saya ingatkan sekali lagi, untuk unit, awak ambil je unit paksi Y bagi dengan unit paksi X. Okay, contohnya katakan graf V lawan I. Unit paksi Y ialah V, unit paksi X ialah ampere. Jadi, unit terus masukkan V bagi dengan A. Okay, kemudian tentukan kuantiti visit diwakili oleh pintasan X dan pintasan Y jika ada. Kalau eksperimen DGE, daya gerak elektrik, pintasan paksi Y ini adalah nilai bagi daya gerak elektrik. Okay, kemudian tentukan hubungan antara pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah berdasarkan graf sama ada berkadar terus ataupun berkadar langsung, iaitu garis lurus bermula daripada asalan. Garis lurus bermula pada asalan, maksudnya berkadar terus. Ingat ya, kamu tulis ayat penuh. Contohnya, rintangan berkadar terus dengan panjang dawai. Ataupun panjang dawai berkadar terus dengan rintangan. Okey. Kalau garis lurus tidak bermula dari asalan, berkecerunan positif. Jadi, hubungannya adalah bertambah secara linear. Kalau berkecerunan negatif, garis lurus berkurang secara linear. Okay, kemudian satu lagi bentuk ialah berkadar songsang. Okay, biasanya 4 bentuk ni je. Bentuk graf yang kamu boleh dapat dalam eksperimen untuk tingkat SPM. Jadi jawapan awak sekitar 4 ni je. Dan kebiasaannya ialah 3 yang pertama, berkadar terus, bertambah secara linear ataupun berkurang secara linear. Okey. Langkah penjaga-jaga dalam eksperimen. Okey, ini saya harap Ustazin dah hafal. Kalau melibatkan alat pengukuran, contohnya dalam eksperimen, awak tengok ada pembaris ataupun ada termometer, ada voltmeter, ada ammeter ataupun ada jam randik, ada alat pengukuran. Jadi langkah penjaga yang boleh diambil ialah elakkan ralak parallax, iaitu mata pemati hendaklah setentang dengan skala bacaan yang diambil. Perkataan di sini ialah setentang. Kalau buat selari, salah. Tak boleh terima. Okay, kemudian, ambil kira ralak sifar. Okay, terutama sekali bagi pembaris, voltmeter ataupun ammeter. Kita ambil kira ralak sifar. Okay, kalau melibatkan cahaya, eksperimen hendaklah dilakukan di dalam bilik gelap. Kalau melibatkan bunyi, contohnya interferon gelombang bunyi, eksperimen adalah dilakukan di kawasan lapang untuk mengelakkan pantulan bunyi. Kalau gelombang air, pantulan atau pembelauan kedalaman air hendaklah sama. Kalau melibatkan litar elektrik, ini kalau melibatkan litar elektrik, contohnya tak kisahlah sama ada hubungan antara rintangan dan panjang dawai ataupun mengkaji hubungan ataupun menentukan nilai daya gerak elektrik yang melibatkan litar elektrik, sambungan dawai penyambung hendaklah ketat. Sambungan dawai penyambung hendaklah ketat
Sebab kalau ada awal penyambung tak ketat, bacaan yang awak dapat tidak tepat. Okey, kemudian switch hendaklah dibuka apabila tidak mengambil bacaan. Ataupun switch hendaklah dibuka selepas mengambil bacaan. Tak ada bacaan lagi ni. Okey, switch hendaklah dibuka selepas mengambil bacaan. Okay, kemudian elakkan alat relax. Okey, ini sama seperti yang kes yang pertama tadi. Begitu juga ambil kira alat sifat. Okay, jadi kalau dalam awak masuk dari makmal nanti, bilik amali, ada litak elektrik. Jadi 4 ni awak boleh gunakan. Salin je semua. Kalau melibatkan litak elektrik. Okay, kalau melibatkan cahaya, okey, bilik gelap. Ataupun eksperimen lain tetapi ada pembaris, ada termometer. Elakkan alat relax iaitu mata pemati adalah setentang dengan skala bacaan yang diambil. Okay, jadi ini sebenarnya soalan bocor biasa ditanya. Tapi biasa tak ramai. Kadang-kadang pelajar tak boleh jawab. Sebab apa tak tahulah. Sebab ini biasanya akan ditanya. Keluarlah eksperimen apa pun, inilah soalan yang akan ditanya dalam soalan, dalam amali. Okey, dah habis dah. Okey, sekarang ni saya buka pada soalan. Ataupun Cikgu Unah ataupun Cikgu Hidayu nak tambah apa-apa? Cikgu Unah, Cikgu Hidayu ada tambah? Saya rasa tak ada, jelas. Harap semuanya bersedia lah. Dan tenang ketika menjawab. Kalau ada apa-apa masalah masa awak nak jawab tu, maksudnya macam awak tak erti pasang ke apa, awak blank terus, minta tolong je dekat guru kat situ. Dia akan potong markah tapi dia potong sikit je daripada awak tak ada jawapan langsung. Boleh ke cakap macam tu, cikgu? Okey, saya rasa macam ni lah. Kalau awak sebelah pasal radah tak jadi, minta tolong, jangan risau. Saya akan tolong dan saya akan cuba buat seolah-olah alat yang rosak. Faham maksud saya? Benar tak boleh tapi tak apalah. Saya akan cuba sebaik mungkin untuk minimumkan pemotongan markah. Daripada kamu tak jawab apa-apa. Lepas tu saya kata bila awak buat amali nanti, jangan pandang, kalau boleh jangan hiraukan rakan di sebelah. Jangan terpengaruh dengan rakan di sebelah. Mungkin awak baru nak pasang lita ataupun nak pasang ladas, awak tengok member sebelah dah ambil bacaan. Jangan tengok yang kisah dengan dia. Dia nak buat apa pun biarlah. Awak fokus kepada alat radas awak. Tambah sikit contoh macam hari tu awak buat bandul kan, kan saya jaga, ada pelajar kelas saya ada tegur lah lepas habis amali tu, tapi ada juga dari kelas lain yang saya nampak lah masa dia pasang bandul kan dia mula pendek, panjang sikit, panjang kan, jadi biasa masa pendek tu dia mungkin tak ada problem, lepas tu dah panjang tu dia pun tak pusing alat dia yang kaki rekod tu, jadi bandul tu asyik belaga dengan apa orang panggil, dengan meja. So dia jalan je langgar. Mungkin awak panik jadi awak tak terfikir benda tu kena pusing. Jadi kalau awak rasa awak ada masalah tu, tengok je lah meja sebelah kan, orang pusing ke tak pusing ke, macam tu lah. Faham tak yang saya cakap? Faham cikgu, faham. Faham cikgu, faham. Pelajar pun kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya. Cikgu. Okay. Kalau jadualan dia kena buat melintang ke menegai cikgu? Tak kisah mana-mana. Asalkan kolom pertama mulakan dengan boleh buat manipulasi. Okey cikgu, okey. Saya rasa boleh agak awak lihat dalam YouTube banyak eksperimen-eksperimen yang banyak yang dibuat video. Jadi fokuslah. Tengok betul-betul setiap eksperimen tersebut dan
sebagai gambaran. Jadi bila lepas tengok video, awak boleh imagine apa awak akan buat nanti. Nak pasal macam mana. Okey, saya buka lagi pada pelajar. Cikgu. Okey. Kalau graf kan, skala tu kita tetapkan juga, kita buat sendiri. Buat sendiri. Lepas Okey. tu awak tengok nilai paling kecil. Okey, kat sini nilai paling kecil kosong. Sebab saya kata mulakan dengan kosong-kosong. Awak lihat nilai paling besar. Katakan nilai paling besar 10. Jadi awak boleh mulakan panjang graf tadi dengan 10 bahagian. Jadi penting awak lihat nilai paling besar. Kalau katakan nilai paling besar 20. Jadi 20 panjang graf awak dapat tu bagi pada 20 bahagian. Jadi untuk mudah katakan boleh guna skala 2 cm, 4 cm ataupun 5, 10 ataupun 0.1, 0.2, 0.2, 0.4. Yang seragam mesti mula dengan 0.0. Kalau tak boleh buat graf macam matematik. Matematik kita boleh skip. Saya nak tanya, katalah macam emitter kan, dia 0.1, 0.2, 0.3. Tapi kita tahulah alat kita tu kadang tak dapat pun 0.2. Kadang mana je yang dapat. Boleh ke dia kalau data tu macam 0.1, lepas tu 0.3, lepas tu 0.6, 0.7 boleh ke? Walaupun dia tak ikut. Tapi dia masih dapat 5 data. Terima kasih. Dia kalau letak bab elektrik, biasanya emitter ni kita tetapkan ataupun kita laraskan rheostat. Katakan kita dapat 0.1. Kemudian kita laraskan rheostat sehingga dapat 0.2. Arus ni tak ada masalah biasanya. Yang masalahnya ialah bacaan voltmeter. Jadi katakan sebab tu saya kata bacaan voltmeter ni dia berubah sikit sangat. Sebab tu kita ambil nilai di tengah-tengah tu. Kalau eksperimen daya gerak elektrik ataupun di tangan biasanya nilai bagi emitter ni kita akan dapat. Cuba dapatkan 4 set ataupun 5 set bacaan. Jika tak dapat juga, contohnya katakan awak dapat sampai 0.3 je. Awak buatlah graf awak tambah 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3. Okey, jadi dapat 5 set bacaan. Boleh faham tak maksud saya? Reka lah kan? Reka tambah sendiri data. Asalkan awak dapat 5 set bacaan. Katakan walaupun dalam soalan dia 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Tapi awak tak dapat 0.5. Awak tambah sendiri lah. Sebab nilai ni sebenarnya bergantung kepada alat. Satu lagi, dia dipengaruhi oleh panjang dawai digunakan. Kemudian keadaan klip buaya. Klip buaya, kalau klip buaya yang ada di sekolah kita, saya dapati bahawa grip dia tak kuat sangat. Itu menyebabkan juga bacaan awak tak tepat nanti. Tapi tak apa, tak ada masalah sebab bacaan awak akan nanti lebih kurang sama dengan bacaan yang saya dapat. Dan itulah akan digunakan sebagai panduan ataupun kawalan nanti. Cuma saya bagi clue kat sini. Untuk dapat bacaan lebih tinggi, saya rasa kalau letak elektrik lah. Baca lihat pada grup-grup pembincangan cikgu ni. Awak bypass switch. Tak guna switch. Saya rasa tak ada masalah kot. Cuma pastikan selepas ambil bacaan putuskan litar. Tapi dalam gambar ajar kena lukis switch. Okey, ada soalan lagi? Okey, saya buka lagi soalan sebelum saya silakan. Cikgu, nak tanya. Cikgu, ada tak dalam amali soalan aplikasi? Sebab kalau macam biologi, kalau dia bagi satu eksperimen, dia ambil dia punya subtopik and then dia bagi soalan KBite yang berkaitan dengan tu. Kalau fizik ada ke cikgu? So dalam fizik bentuk soalan macam saya tunjukkan tadi. Dia buat ramalan. Semua ramalan ni tambah. Ramalan. Dia minta orang ramalkan. Okay, contohnya kata spring. Ramalkan apa berlaku jika jisim ditambah
sebanyak sekian-sekian. Jadi panjang sprint semakin panjang. Diramalkan. Tapi kalau suhu, apa berlaku pada tekanan jika suhu ditambah? Ramalan awak macam mana berdasarkan graf? Okey, ada soalan lagi? Puan Su ada lagi ya? Puan Su? Puan Su Masih ada ya, masih ada. Okey. Saya serahkan pada Puan Su untuk ada apa-apa amanat pada pelajar. Sekarang ke? Boleh? Kita tunggu pelajar respon. Ada lagi soalan? Cikgu, kalau elektromotive force ni kan, EMF ni lah, ni soalan EMF lah kan. Okey. Hipotesis dia apa? Rasa macam flux magnet. Pembentangan flux magnet. Kadar pembentangan flux magnet. Tapi soalan tengok eksperimen mana tu? Tak, eksperimen DGE ni, DGE lah kan. Yang inilah. Oh, yang ni. Untuk macam tak ada. Okey, eksperimen saya tunjukkan tadi. Rasa tak ada hipotesis kan? Okey, iaitu sebenarnya tak ada hipotesis. Dia mencari nilai kan? Mencari nilai tak ada hipotesis. Tapi pembuli ubah kita boleh ambil. Pembuli ubah manipulasi ialah arus, bergerak balas, beza kepayaan. Jadi eksperimen ni tak ada hipotesis. Kalau menentukan nilai tak ada hipotesis. Okay. Ingat kalau eksperimen DGE ni, sebab ni biasa ditanya, kalau DGE je potong garis di mana motor paksi Y itu adalah nilai DGE. Kecerunan graf adalah negatif rintangan dalam. Okay, dua soalan ni selalu ditanya kalau melibatkan daya gerak elektrik. Okey, soalan lagi? Kita pun dah belum lebih lah. Okey, kalau tak ada, saya rasa saya serahkan pada Puan Su. Mungkin ada sepatah dua nak sampaikan pada pelajar kita. Okey, terima kasih kepada Cikgu Adnan dan juga Cikgu yang turut hadir, Cikgu Hunah dan Cikgu Idayu. Okay, izinkan Cikgu ambil sedikit masa, 1-2 minit. Okay. Apa yang Cikgu Adnan buat malam ni iaitu panduan menjawab soalan amali fizik bagi pendapat Cikgu sangat-sangat bermanfaat. Okay. Tahniah dan terima kasih kepada Cikgu Adnan, Cikgu Hunah dan Cikgu Idayu yang turut serta. Begitu juga kepada calon-calon calon-calon amali sains SPM, calon-calon SPM. Cikgu harap awak dapat manfaat daripada perkongsian yang dikongsi oleh Cikgu Adnan malam ini. Dan kita berjumpa esok 7.30 pagi hingga 8.30 di surau sekolah untuk taklimat daripada saya lebih detail mengenai perjalanan ujian amali sains esok pagi 7.30 hingga 8.30 pagi. Akhir sekali cikgu tak nak ambil masa banyak. Dah pukul 10.44 dah. Cikgu mendoakan semoga calon-calon SPM diberi kesihatan yang baik, jaga SOP, dapat menjawab soalan uji amali dan soalan SPM nanti dengan baik dan memperoleh keputusan yang cemerlang. Jaga diri dan urus stres dengan baik. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Puan Su. Okey, juga terima kasih pada Cikgu Huda, Cikgu Dayu. Dan sebelum saya stop perkongsian pada ini, sekali lagi saya ingatkan apa yang saya kongsikan pada malam ini bukannya soalan ramalan. Dan kalau ada soalan yang sama ataupun hampir sama yang keluar itu mungkin secara kebetulan. Sebab saya ambil soalan-soalan ini berdasarkan soalan-soalan percubaan daripada negeri-negeri lain. Dan juga saya harap pelajar cuba buat ulang kaji eksperimen yang familiar. Yang kamu lihat eksperimen yang familiar yang ditunjukkan dalam YouTube.
Google je kat YouTube, eksperimen fizik kertas amali fizik contohnya. Jadi ada beberapa tajuk yang familiar. Jadi beri fokus pada tajuk-tajuk tersebut. Kalau keluar itulah sebagai bonus, tapi jangan lupa untuk tajuk-tajuk lain. Jangan yakin sangat bertajuk tersebut, abaikan tajuk lain. Sebenarnya seperti kamu, saya pun risau apa soalan yang akan dikeluarkan nanti, apa radas yang diberi nanti, saya pun tak tahu. Sama ada saya pandai atau tak guna radas tersebut, itu pun tak tahu lagi. Jadi kita akan sama-sama buat eksperimen. Jadi semoga kamu dapat manfaat daripada perkongsian pada malam ini dan dapat menjawab soalan amali kertas 3 dengan tenang dan dapat markah semaksimum yang mungkin. Okey, terima kasih kepada yang hadir pada hari ini dan semoga saya doakan dapat kejayaan yang cemerlang dalam SPM bagi semua subjek. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu.